Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersua kita, bertemu kembali kita pada hari ini. Pastinya pertemuan kita bersama dengan Al-Quran pastinya dalam My Quran Time. Dan hari ini seperti biasa saya bersama dengan guru kita Al-Fadil Al-Ustaz Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Nilai Negeri Sembilan. Betul. Masya-Allah. Apa khabar yang bahagia, Prof? Alhamdulillah sihat. Sihat, Prof, ya? Ustaz Tarmizi sihat ya? Alhamdulillah. Sikit-sikitlah. Sikit-sikitlah insya-Allah. Jadi boleh. Prof, ya, hari ini kita telah berada di halaman yang ke-420. Betul. Surah Al-Ahzab, memasuki halaman yang ketiga surah Al-Ahzab. Prof, ya? Betul. Silakan, Prof. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-puan, ibu ayah, para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian, hari ini Allah Ta'ala memberikan kita lagi kesempatan untuk hadir dan kesempatan untuk bersama-sama meneliti, meneroka apa yang kita dengar daripada ayat-ayat Al-Quran. Hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada halaman yang ke-420, yang mana halaman yang baharu juga, yang banyak juga pengajaran yang kita akan pelajari hari ini insya-Allah, Ustaz, ya. Tapi sebelum kita meneruskan pengajian kita, mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan bacaan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baik. Mengenai tentang halaman 420 ini, dia mengandungi tentang dua elemen ataupun tiga elemen perbincangan yang penting. Mari sama-sama kita saksikan sinopsis pengajian kita pada hari ini pada halaman yang ke-420, iaitu perbincangan mengenai tentang daripada ayat 16 hingga ayat yang ke-22, masih lagi perbincangan mengenai tentang kisah perang Khandaq. Kisah perang Khandaq yang mana ini adalah banyak intipati penting yang kita akan tengok tentang sikap orang munafik, tentang pertembungan dan tentang beberapa perkara yang melibatkan bagaimana kita perlu untuk mentaati Allah dan Rasul. Kita perlu mentaati Allah dan Rasul. Ini semua dirangkumkan nanti dalam halaman yang ke-420. Sebelum kita teliti satu-satu ayat yang dibincangkan,
Mari sama-sama kita bacakan ayat ini, ayat-ayat suci ini melalui bacaan yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Boleh Ustaz Tar? Tersasul-sasul hari ini. Subhanallah. Terima kasih Al-Fadhil Prof. Dr. Ahmad Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi lagi di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mulakan bacaan kita di halaman yang ke-420, bermula ayat yang ke-16. Kita baca sampai ayat yang ke berapa tadi Prof? Ayat yang ke-19 boleh. 19 Okay. Kita nak baca dulu ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-19. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah, barangkali ada yang kurang sihat, mudah-mudahan Allah SWT sembuhkan, diberi kesihatan oleh Allah SWT dan dilindungi daripada COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita mula baca dulu ayat yang ke-16 hingga 19 dengan bacaan nahwan ataupun mungkin ada irama kurdi insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا
وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, pada ayat yang ke-16 Allah Taala berfirman, katakanlah Muhammad, lari tidak berguna bagimu, iaitu orang-orang munafik, jika kamu melarikan diri dengan kematian atau pembunuhan dan kamu berjaya, kamu hanya akan mendapat kesenangan yang sementara sahaja. Pada hakikatnya tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang ke-16 ini sama juga seperti perbincangan mengenai tentang ayat Al-Quran. Kita tidak boleh fahaminya berdasarkan konteksnya yang sendirian, maknanya single alone macam tu sukar untuk difahami. Kita kena tengok munasabah dengan perbincangan sebelumnya. Kenapa tiba-tiba Allah Ta'ala kata pada Rasulullah, bagi tahu pada orang munafik, kalau kamu lari pun kamu tidak akan selamat. Seakan-akan Allah Ta'ala mendidik Rasulullah, mengingatkan orang munafik, lari macam mana pun daripada perang kamu tidak akan selamat. Ini sebenarnya ayat yang berkaitan dengan ayat yang ke-12, 13, 14 dan 15. Perbincangan kita sebelum ini dalam halaman yang ke-419 menceritakan tentang sifat orang munafik. Sifat orang munafik ni masya-Allah, kalau kita tengok, kalau dalam perang Uhud mereka mempengaruhi sebahagian daripada orang-orang yang pergi perang itu untuk balik tak pergi perang. Dalam perang Khandaq pun sama. Bahkan dalam perang Khandaq ini Allah Taala memperincikan lagi yang mana sikap mereka memburuk-burukkan janji Allah. Mereka menimbulkan kebimbangan terhadap orang Islam. Mereka mengajak orang Islam balik-balik tidak menyertai peperangan. Mereka mengatakan rumah kami perlukan perlindungan, jadi mereka tak nak pergi perang, sehinggalah Allah Taala menegur sikap mereka. Allah Taala ajar kepada Rasulullah, sampaikan kepada orang kafir, sampaikan kepada orang munafik, kul yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzan la tumatta'una illa qalila. Kalau kamu lari sekalipun, kalau kamu selamat sekalipun, sebenarnya kamu hanya akan selamat seketika sahaja, kerana azab Allah Ta'ala akan datang sekalipun sekiranya kamu selamat tadi. Kemudian dalam ayat yang ke-16, tuan-puan yang dirahmati Allah, perhatikan bagaimana Allah Ta'ala kata, kul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang dapat melindungi kamu daripada ketentuan Allah jika dia mahukan bencana ke atas kamu dan atau mahukan rahmat untuk diri kamu. Yang ni penting untuk muhasabah diri kita. Sebenarnya ketentuan keselamatan hidup kita yang memberikan ismah. Ayat dekat sini dia kata ya'simukum, yang memelihara kamu. Ismah ini adalah memelihara kamu, yang menunjukkan bagaimana Allah lah yang memberikan kita keselamatan. Allah lah yang memberikan kita rahmah, dan Allah lah yang memberikan kita, kalau Allah nak berikan kita bencana, Allah nak berikan kita bencana. Kadang-kadang tuan-puan, perkara ini sebenarnya kita boleh perhatikan dalam hidup kita. Kadang-kadang bawa kereta tu ustaz, sikit lagi nak aksiden dah. Allahu Akbar, ingatkan dah meninggal lah, dia kata. Tiba-tiba terselamat macam tu. Dan kadang-kadang kalau kita tengok bayi tercampak keluar, kita ingatkan memang dah tak ada harapan dah, bayi tu tercampak. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, kul may ya'simukum minallah, siapa yang menyelamatkan kamu, siapa yang memelihara kamu, melainkan Allah Ta'ala lah yang menentukan rahmat ke atas kamu ataupun bencana ke atas kamu. Ini menarik untuk kita perhatikan. Memang benar Allah Ta'ala yang menentukan kadang-kadang qada dan qadar manusia, sehingga kan kadang-kadang kita rasakan perkara tu tak logik nak berlaku. Tetapi Allah Ta'ala, barangkali kita sendiri ada pengalaman, saya rasa ustaz, saya memang dah tak ada harapan dah. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri cahaya rahmatnya, sehingga Allah Ta'ala memberikan lagi peluang untuk kita sama-sama mempelajari Al-Quran pada hari ini. Bahkan kalau kita perhatikan juga dalam sirah Nabi, bagaimana ketika mana selepas daripada hijrah, Rasulullah berada dalam keadaan yang sangat bimbang. Bayangkan maknanya waktu berhijrah, Quraisy janji, siapa yang dapat tangkap Muhammad, aku bagi dia 100 ekor unta. Masya-Allah. 100 ekor unta banyak Ustaz Tirmizi, maknanya sekarang ni banyak beratus buah kereta macam tu kan. Tiba-tiba bila sampai Madinah, Rasulullah sebenarnya berasa dalam keadaan yang tidak tenteram. Sehingga kan pada malam tu Rasulullah kata, Rasulullah berharap dalam jiwa ataupun hatinya, andai sekiranya adalah seorang lelaki muslim ataupun mukmin dalam kalangan orang yang beriman yang datang
menjaga kedudukan Rasulullah kerana dia memang lari daripada orang cari dia. Maknanya dia bimbang juga kalau orang hantar spy, orang akan hantar pembunuh upahan dan sebagainya. Bayangkan mana kita lari daripada Malaysia masuk ke Singapura ataupun Thailand, kita berasa dalam keadaan bimbang, takut-takut orang cari kita. Rasulullah begitu juga, bimbang dalam keadaan sedemikian. Tiba-tiba malam tersebut Rasulullah dengar seritan pedang, khasyatis saif. Dengar orang serit pedang. Kita kalau dengar orang serit pedang depan rumah ni tak tidur dah kita. Orang serit pedang macam tu. Rupa-rupanya Rasulullah man hadza? Rasulullah tanya siapa tu? Rupa-rupanya yang menyahutnya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas kata, aku pun bimbang Rasulullah. Masya Allah. Ini orang-orang beriman, mereka saling mempertahankan Rasulullah, mengangkat kedudukan Rasulullah. Sehingga kan bagaimana kita tengok, mereka datang sendiri tanpa diminta oleh Rasulullah. Sehinggalah apabila turunnya ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah Taala akan pelihara kamu. Lalu Allah Taala, Rasulullah cakap kepada para sahabat yang berjaga di hadapan rumah Rasulullah, beredarlah kamu kerana Allah Taala telah memberikan perlindungannya kepadaku. Jadi di sini perkataan ya'simukum, iaitu tidak ada sesiapa yang dapat memberikan perlindungan untuk diri kita sebenarnya tuan-puan, melainkan dengan kehendak Allah. Sebab itulah kita diajar setiap pagi untuk baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita baca 3 kali pagi dan petang seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berdoa dan meletakkan pengharapan kepada Allah, Allah Taala akan memelihara kita. Tapi dekat sini Allah Taala mengingatkan sikap orang munafik tu, kalau kamu lari macam mana pun, kalau Allah Taala nakkan kejahatan ke atas kamu, bencana ke atas kamu, Allah Taala berupaya melakukan sedemikian. Manakala ayat yang ke-18, kalau tuan-puan perhatikan, Allah Taala kata qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum. Yang ini salah satu lagi daripada sifat orang munafik. Yang ini dalam halaman yang ke-420 kita belajar tentang kalimah mu'awwiqin ni juga, iaitu orang-orang yang menghalang di antara kamu yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersama kami. Tengok orang munafik ni, bukan sahaja dia meragukan Islam, dia benci Rasulullah, dia menghalang orang daripada pergi kepada Islam. Ini salah satu sifat yang kita pelajari daripada halaman 420, bahawa jangan ada sikap dalam diri kita menjadi penghalang kepada kebaikan. Kalau tidak, seumpamanya kita ini menjadi penghalang kepada kebaikan ni macam sifat orang munafik. Allah Taala menyifatkan mereka ni sebagai golongan mu'awwiqin. Mu'awwiqin ni yang menghalang kepada kebaikan. Kalau kita tengok orang hari ini nak melakukan kebaikan, jangan kita peli dia, jangan kita buruk-burukkan dia. Bahkan kalau kita tak mampu nak bantu dia melakukan kebaikan, jangan pula kita menghalang. Ini adalah sikap yang tidak baik yang kita perhatikan daripada sifat orang munafik itu sendiri. Dan ayat yang ke-19 Allah Ta'ala tambah satu lagi. Allah Ta'ala tambah satu lagi mengenai tentang sifat orang munafik ini adalah asyihatan alaikum. Asyihatan ni maksudnya adalah sangat kedekut. Sangat kedekut. Kalau Ustaz Tarmizi kalau pernah belajar di USIM dahulu, ada satu hadis saya pernah ajar hadis ni. Saya tak ingatlah Ustaz Tarmizi ingat lagi ke tak. Hadis ni saya ajar kepada pelajar-pelajar dahulu. Yang mana hadis Hindun, isteri kepada Abu Sufyan, mengadu kepada Rasulullah tentang Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia ketua negara, maknanya orang kaya, presiden sebuah negara ataupun perdana menteri. Tetapi rupa-rupanya disebutkan di dalam hadis, isteri dia mengadu yang Abu Sufyan ni orangnya kedekut. Orangnya kedekut, suami yang sedikit kedekut. Yang mana Hindun kata, inna Aba Sufyana rajulun syahih. Syahih ini maksudnya kedekut. Kat sini kalau kita tengok asyihatan alaikum, sangat kedekut. Ada yang kata asyaddu bakhilan, lebih bakhil daripada bakhil. Kalau dalam cerita orang Melayu, haji bakhil. Hari ini ada perkataan baru, haji syahih. Haji syahih. Syahih ini adalah sangat kedekut. Dia mengadu kepada Rasulullah kerana dia tidak, Abu Sufyan dikatakan tidak memberikan hak yang secukupnya buat isterinya, maka Rasulullah membenarkan isterinya mengambil harta yang berpatutan ataupun nafkah yang berpatutan buat dirinya. Baik, kita kembali balik asyihatan dalam konteks ini adalah mengenai tentang sifat orang munafik yang kedekut untuk memberikan kebaikan kepada umat Islam. Yang ini kita kena jauhi sebenarnya tuan-puan. Kita tengok bagaimana sebenarnya komuniti Muslim di Madinah, dia selamat ataupun dia terpelihara kerana ramai hartawan umat Islam tu sedia menyumbang dan berwakaf.
Kalau kita tengok hari ini bagaimana Saidina Uthman dia mewakafkan sebuah telaga. Telaga tu asalnya dimiliki oleh orang Yahudi, maknanya Yahudi monopoli sumber air. Tetapi Saidina Uthman beli telaga tu dan dia wakafkan. Tengok, kalau ada satu pihak yang monopoli sesuatu sumber, bila kita beli dan kita wakafkan, kita berjaya memberikan macam food security, maknanya keselamatan makanan itu kepada masyarakat kita. Jadi kalau Yahudi monopoli sumber air, monopoli sumber air, maka kita akan tengok bagaimana dengan konsep wakaf, dengan konsep sumbangan, kita berjaya menyelamatkan umat Islam. Tidak ada monopoli dalam masalah sumber-sumber pendapatan dalam sesebuah negara itu tadi. Baik, yang ini secara umumnya tentang pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 16 hingga ayat yang ke-19. Mari sama-sama tuan-puan kita perhatikan juga perkataan yang boleh kita pelajari pada hari ini daripada halaman ke-420. Baik, perkataan kita pada hari ini adalah asama, iaitu maksudnya melindungi, yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Jadi menarik kat sini, sebenarnya hari ini bukan saja ya'simukum, asama ya'simukum ni melindungi ni, banyak perkataan lain juga kita belajar hari ini, mu'awwiqin, kemudian asyihatan, syahih, kedekut dan sebagainya. Ini adalah antara intisari ringkas untuk kita dapati pengajaran-pengajaran mutiaranya. Yang paling penting dekat sini sebenarnya Allah Ta'ala menceritakan mengenai tentang sifat-sifat orang munafik yang menghalang kepada kebaikan, yang lari daripada medan perang, dan kemudian mereka ni kedekut daripada menyumbangkan kepada kebaikan. Masya Allah. Baik, sebelum kita teruskan lagi perbincangan selanjutnya selepas daripada ini, boleh Ustaz setara, kita rehat dahulu seketika insya-Allah. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu, menempuh dugaan, mengajar erti, kesabaran menjulang panji, kemenangan terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Selawat kita kepada Nabi SAW. Tadi kita dengar kupasan daripada bahagia Prof kan, banyak menceritakan tentang Rasulullah tadi dan perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi. Allahu Akbar. Dan sekejap lagi pun kita nak baca ayat berkenaan dengan Rasulullah juga, ayat yang ke-21. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa mengingati pengorbanan Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat, ucap salawat, ucap salam kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi barakasallam, insya-Allah. Kita nak singgah sekejap ke ruangan tajwid, apa kalimah ataupun huruf-huruf atau perkataan yang kita nak fokuskan atau kita nak belajar, nak ulang kaji pada hari ini. Jom kita sama-sama saksikan paparan yang telah kita sediakan, iaitulah ulang kaji ayat ataupun kalimah pilihan contoh dalam halaman yang ke-420. Fokus kita ialah pada ayat yang ke-18, iaitu memperkemaskan sebutan tebal dan nipis. Sebutan tebal dan nipis bagi huruf qaf. Ayat dia, ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين
ila akhir ayat. Subhanallahul azim. Baik. Kita nak melihat ketebalan huruf qaf. Tak semestinya ataupun tak senantiasa qaf itu dibaca tebal, tetapi ada masanya baca tebal, ada masanya baca nipis ataupun tipis, bergantung kepada kedudukan baris dia. Qad ya'lamu, qad huruf qaf baris atas, maka teballah kita baca. Qad, jangan kita baca tipis. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kadang-kadang berlaku Prof, masa qomat tu. Jadi qad qaf kena betul-betul. Qad tebal, qaf qa, pangkal lidah dia duduk belakang. Belakang pangkal lidah tu dekat dengan anak tekak kan. Baik, satu itu tebal. Kemudian kita jumpa qaf yang berada di baris bawah. Al-mu'awwiqina, maka sudah barang pasti dia tak sama ketebalan dia. Ketebalan dia dengan qaf yang baris atas tadi. Dia rendah sikit tahap dia sebab dia baris bawah. Al-mu'awwiqina, mu'awwiqina, dan dia tidak terlalu nipis sangat jadi macam kaf. Mu'awwiqi ihdinas siratal mustaqim, jadi kaf. Dia tak terlalu nipis sehingga menjejaskan sifat tebal pada huruf qaf tersebut. Jadi kena tebal juga. Al-mu'awwiqina. Baik. Dan yang terakhir pada wal qailina. Baik, huruf qaf ini dalam kalimah wal qailina ini berada bersama dengan qaf tadi huruf alif dan ada mad. Masya-Allah. Jadi dia panjang kat situ kan. Jadi huruf qaf berada dengan dia huruf mad, maka tahap tebal dia pastilah lagi tinggi. Wal qailina. Baik. Jadi tiga keadaan kita belajar dalam ayat yang kita kongsikan. Qad, al-mu'awwiqina dan juga wal qailina. Jadi mohon tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah agar dapat sama-sama praktik, cuba untuk kita perbaiki dan kita tambah baik bacaan kita insya-Allah taala. Selamat mencuba. Wallahu alam. Silakan. Allahu a'lam. Masya-Allah. Menarik betul lah Ustaz. Kadang-kadang kita dengar bila qamat tu memang kadang-kadang bunyinya lain sikit. Tak berapa nak kena dengan makhraj dan sifat ketebalan huruf tu. Dan seperti mana yang macam kita pernah sebutkan sebelum ini, bagaimana sebenarnya huruf-huruf, sifat-sifat huruf ni kalau tersalah mungkin kita bimbang datang maksudnya lain. Kad ni kadang-kadang dia jadi bukan qad, dia telah. Kad ni menghalang pun boleh pula jadi macam tu kan. Dah jadi beza pula maknanya ataupun menekankan. Jadi bahaya, hati-hati tuan-puan dalam kita mempelajari tentang ataupun membacakan ayat-ayat Allah. Sebaiknya kita lontarkan dengan bacaan yang betul melalui pengajian kita nanti insya-Allah. Baik. Seterusnya kita akan sambung kepada ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Ayat yang ke-20 ini akan ada sedikit lagi sambungan mengenai tentang sifat orang munafik. Tapi sebelum kita teliti ataupun dalami tentang maksud 20 hingga ke-22 ini, kita sama-sama baca dahulu ayat ini yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. InsyaAllah. Terima kasih Al-Fadhil Prof. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita baca ni Prof, sempat itu saya terbaca satu komen. Ada seorang sahabat ni dia maklumkan ayah dia meninggal, dan ayah dia merupakan peminat setia My Quran Time. Ditulis peminat setia MQT. Kan? Jadi ada sahabat yang komen lepas tu, MQT tu apa? Jadi MQT tu ialah My Quran Time. Jadi saya nak ajaklah semua tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah untuk kita sebarkan seluas-luasnya. Moga-moga ia menjadi saham kita sebarkan Al-Quran. Barangkali ada kawan-kawan kita yang masih belum mengetahui, ada rupanya setiap hari satu halaman kita baca Al-Quran. Ada ulangan pula tu. Malam ada, subuh ada. 3 kali sehari. Jadi mudah-mudahan kita dapat terus sebarkan Al-Quran. Mari kita sambung bacaan kita ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-22 dengan bacaan murattal jiharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب
يسألون عن أنبائكم يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Demikianlah tadi ayat daripada ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22 yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi kita. Ada sedikit kesinambungan daripada perbincangan mengenai tentang sifat orang munafik tadi sebenarnya dalam ayat yang ke-20 sebelum kita masuk tentang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, yang mana kalau kita tengok ayat yang ke-20 ini Allah Taala berfirman, mereka menyangka bahawa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi, dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama orang-orang Arab Badui sambil bertanyakan kabar berita tentang kamu. Yang ini menceritakan bagaimana Allah Taala menceritakan tentang sifat orang munafik. Mereka bukan sahaja memburukkan Islam, mereka lari daripada medan perang, bahkan mereka berharap tentera Ahzab ini tidak lari. Maknanya mereka berharap yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Mereka berharap tentera Ahzab ini tidak pergi. Maksudnya di sini adalah mereka berharapkan agar kesukaran itu ataupun kesusahan itu biar menimpa umat Islam. Ini salah satu lagi daripada sifat orang munafik. Mereka suka melihat orang Islam susah. Allahu Akbar. Yang ni kalau boleh jangan ada dalam diri kita. Kita suka nak tengok orang lain susah. Kadang-kadang orang baru nak start bisnes, Ustaz Tarmizi. Orang baru nak start bisnes, biarkan dia gagal. Macam tu. Ada yang ni, minta maaf tuan-puan, saya kadang-kadang berlaku. Orang cerita tentang bagaimana orang-orang Muslim baru nak memulakan perniagaan, mereka mengharapkan kegagalan mereka, suka untuk melihat orang lain tidak berjaya. Dan ini juga adalah sebahagian daripada, kalau kita tengok daripada konteks suratul Ahzab ataupun perang Ahzab ini, bagaimana sebenarnya ada dalam kalangan orang munafik ni, dia suka kalau tentera Ahzab itu tidak beredar kerana mereka berharapkan tentera Ahzab itu menang dan menimpakan bencana ke atas umat Islam. Ini seakan-akan mereka berharapkan mudarat itu ataupun bencana itu, kesusahan itu ditimpakan ke atas umat Islam. Jangan ada dalam kalangan kita bersifat sedemikian. Jangan ada dalam kalangan kita kalau kawan kita baru nak berjaya, kita dengki dengan dia sehingga kita menyebabkan bisnes dia lingkup. Kita burukkan bisnes dia pula.
dalam Facebook dia cerita yang bukan-bukan, sebenarnya Masya tak ada pun kadang-kadang. Betul. Dia kata yang ni tak sedap lah, sebenarnya tak pergi pun lagi mungkin. Jadi jangan kita jadi sebahagian daripada sikap begitu, kerana ia adalah mirip dengan sikap orang yang sukakan kesukaran terhadap orang Islam itu sendiri. Jadi dekat sini dalam halaman yang ke-420 ini sahaja kita dapat pelajari 4 sekurang-kurangnya sifat orang munafik. Yang pertama, mereka lari daripada medan perang. Yang keduanya, mereka menjadi penghalang, mu'awwiqin, mereka menjadi penghalang kepada kebaikan, tidak suka untuk orang lain, orang Islam mendapat kebaikan. Yang ketiga, asyihatan, yang kita kata syahih tadi, mereka kedekut untuk memberikan kebaikan terhadap umat Islam itu sendiri. Dan yang keempat, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu, mereka berharap agar kesukaran itu menimpa umat Islam. Yang ini, sifat-sifat ini, keempat sifat ini, kalau boleh kita betul-betul jauhkan dan jangan ada dalam kalangan kita yang bersifat sedemikian. Seterusnya dalam ayat yang ke-21, yang ni menarik. Bila Allah Ta'ala dah cerita tentang secara terperinci tentang sifat munafik, tiba-tiba Allah Ta'ala cerita tentang Rasulullah sebagai qudwah. Kenapa tengah-tengah cerita tentang orang munafik, tiba-tiba cerita tentang Rasulullah sebagai qudwah? Yang ni sebenarnya nak menceritakan bagaimana kita mesti jadikan Rasulullah ni sebagai contoh dalam setiap keadaan, dan dalam berurusan dengan orang munafik ni paling sukar. Kerana mereka ni bermuka-muka kan. Betul. Maknanya depan kita nampak macam baik, tapi rupanya dalam hati mereka, mereka membenci kita. Lalu Allah Ta'ala ingatkan kepada orang-orang yang beriman, jadikan Rasulullah ni sebagai contoh dalam komunikasi harian kita dengan semua orang. Yang ni kita akan perincikan juga, tapi sebelum tu saya ada request sikit dekat Ustaz Tarmizi kita ulang sikit ayat ni biar dia benar-benar menusuk dalam jiwa kita, menunjukkan kita benar-benar ataupun kita hayati betul bagaimana Rasulullah ini adalah sebagai qudwah dalam kehidupan kita ataupun uswah dalam kehidupan kita. Boleh Ustaz? Baik, boleh Prof. InsyaAllah. Terima kasih Al-Fadhil Prof. Kita ulang lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, ayat yang ke-21 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Kalau kita dengar tadi bagaimana Allah Taala mengingatkan kita, sebenarnya Rasulullah ni memang benar-benar uswah, iaitu contoh ikutan yang seharusnya kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tengok tadi Ustaz Tar, macam mana Ustaz Tarmizi, macam mana kalau ayat atas tu semua cerita tentang orang munafik, bagaimana Rasulullah menangani ataupun berhadapan dengan golongan orang-orang yang membenci Islam ini. Kalau kita tengok sebagai seorang anak, tengok macam mana Rasulullah ni dia mendidik para sahabat. Pernah satu hari datang seorang wanita yang musyrikah, yang masih lagi belum Islam. Ianya adalah ibu kepada Sayyidatina Asma. Lalu Asma tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, boleh ke aku abirha? Boleh ke aku buat baik kepada ibu aku yang masih lagi musyrik, yang masih lagi belum Islam?" Rasulullah kata, "Buat baik dengan ibu engkau." Tengok, walaupun orang itu bukan Islam, memusuhi Islam barangkali, tetapi kita digalakkan juga untuk berinteraksi dengan mereka dengan jalan yang terbaik. Begitu juga kalau kita tengok, sekalipun Rasulullah memang tahu tentang rancangan jahat orang munafik, tetapi ketika meninggalnya orang munafik, kalau kita pernah dengar yang Rasulullah solat ke atas mereka sehingga Umar marah. Umar kata, dia orang ni memang tak suka kat engkau. Kenapa engkau solat kepada mereka? Tengok tingginya akhlak Rasulullah. Allahu Akbar. Kalau kita tuan-puan, orang buat kita macam-macam,
kita nak jawab salam dia pun belum tentu lagi Taubat agaknya. Taubat tak. Taubat aku tak datang dah. Kata je taubat aku tak datang lah. Tapi Rasulullah punya tinggi akhlak, Allahu Akbar. Orang ancam macam-macam, burukkan dia, kata isteri dia buat onar dengan orang lain. Orang munafik yang cakap macam tu. Tapi akhirnya Rasulullah berbaik dengan mereka. Ini tinggi kedudukan Rasulullah sebagai ketua keluarga, sebagai tadi dididik sebagai anak. Kalau ketua keluarga kan Rasulullah kata khairukum, yang Rasulullah kata khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga aku. Bagaimana Rasulullah menyantuni isterinya dengan sangat baik. Dan sebagai pemimpin, yang ini penting juga, antara perkara yang Rasulullah tak suka Ustaz Tirmizi adalah dengan mengambil rasuah. Yang ni yang ditekankan ya Rasulullah. Saya teringat ada satu kisah Rasulullah dengan Ibnu Al-Utbiyah. Yang mana Ibnu Utbiyah ni dia pegawai yang dilantik oleh Rasulullah untuk mengambil harta-harta jizyah ataupun harta-harta zakat, harta-harta umat Islam. Tetapi bila dia nak bagi harta yang dah dikumpulkan tu, dia kata kepada Rasulullah, yang ni bahagian kau, yang ni bahagian aku. Rasulullah kata, mana boleh begitu? Tugas engkau adalah pegawai yang mengutip jizyah ni tadi, bukan kau ambil apa duit-duit kopi ataupun duit-duit sumbangan kepada engkau. Lalu Rasulullah kata, kalau engkau duduk kat rumah engkau, orang akan bagi ke engkau duit tu. Jadi gambaran dia, kalau dah diberikan jawatan, ada duit-duit tepi yang diberi itu, kita bimbang itu adalah bukan haknya yang sebenar. Sebab tu Rasulullah tak kasih. Sebab Rasulullah kata orang ni diberi kerana kedudukan dia, kerana dia sebagai pegawai, kerana dia sebagai pemimpin, kerana dia sebagai orang-orang yang mempunyai autoriti. Jadi Rasulullah didik Ibnu Al-Utbiyah ni tadi, jangan diambil harta-harta yang sisi-sisi ni tadi, kerana kita bimbang itu adalah daripada sumber-sumber rasuah. Jadi ini kena ingat tuan-puan, jadikan Rasulullah sebagai qudwah dalam setiap kehidupan kita. Perangi rasuah, teladani Rasulullah. Itu dia punya tagline dia, agar kita menjauhi perkara yang tidak elok dalam kehidupan kita. Part yang terakhir daripada halaman ke-420 menceritakan tentang bagaimana orang beriman ni dia seronok melihat tentera musuh datang. Ya Allah, ini adalah satu perkara yang luar biasa. Kerana tentera Ahzab datang 10,000. Tentera umat Islam hanya ada 3,000. Kalau dalam rumah kita Ustaz Tirmizi ataupun kalau dalam studio ni lah, kita bertiga je ada 10 orang nak pukul kita, bawa parang ni semua. Hai, Ustaz Tirmizi mungkin lagi dulu atau kita lagi dulu, kerana yang datang tu ramai. Tetapi apa kata orang beriman? Orang beriman kata, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan bersekutu Ahzab itu, mereka berkata, inilah janji Allah dan Rasulnya. Maknanya mereka seronok melihat kesusahan tu. Sedangkan nak berperang ni, tengok pedang kita pun takut. Tetapi orang beriman sikapnya bukan sedemikian. Mereka sanggup susah. Mereka sanggup susah bangun malam asalkan mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Mereka sanggup susah untuk memberikan sumbangan kepada umat Islam asalkan mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Ini yang tidak ada sifatnya kepada orang lain. Maknanya mereka boleh bangun malam, sanggup bangun malam susah. Orang lain semua tengah tidur, dia bangun malam susah tak apa, asalkan dapat keredaan Allah. Mereka sanggup berpuasa, tahan lapar. Orang lain makan sedap-sedap, dia boleh tahan lapar kerana nak mendapatkan kehidupan yang nikmat di akhirat walaupun menyusahkan diri mereka. Begitu juga mereka sanggup bersedekah walaupun bagi harta kepada orang ni kita rasa macam duit kita makin sikit, tetapi mereka seronok untuk melakukan walaupun kesukaran itu datang kepada diri mereka. Begitulah orang yang beriman, bila tengok tentera Ahzab ni mereka sanggup, mereka seronok untuk melihat kesukaran itu kerana yang menjanjikan mereka itu adalah janji-janji daripada Allah dengan syurganya nanti. Baik, itulah penghujung daripada ayat perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, mari sama-sama kita saksikan resolusi, minta maaf Ustaz Tirmizi, resolusi daripada pengajian kita pada hari ini insya-Allah. Yang pertama, bukan lari daripada kematian tetapi membuat persediaan menghadapi hari selepas mati. Itu penting. Sifat orang munafik, dia lari daripada kematian. Yang kedua, yakin Allah sahaja yang dapat melindungi kita daripada bahaya atau rahmat. Yang ni yang Allah Ta'ala kata, kul man dzalladzi ya'simukum minallah. Kita sentiasa mengharapkan perlindungan daripada Allah.
Yang ketiga, tidak menjadi golongan talam dua muka yang kedekut dan penakut untuk berjuang. Yang ni adalah resolusi yang kita kena amalkan. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian, bukan lari daripada kematian. Jangan kita ambil sifat-sifat orang munafik tadi. Jauhkan diri kita daripada sifat kedekut dan penakut. Dan sebelum kita akhiri pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita, insya-Allah. Terima kasih Fadil Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, jauhkan daripada kami sifat-sifat orang-orang yang munafik ya Allah. Akan tetapi ya Allah, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, yang diterima dan diberkati oleh-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbalal karim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT menerima, mengabulkan doa kita, dan seperti biasa kita nak memupuk semangat dan juga jiwa kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berinfak, berwakaf kepada jalan Allah SWT dalam wakaf dan tabung gerakan Al-Quran, melahirkan generasi Al-Quran yang memimpin masa hadapan dan juga melahirkan umat yang diredai oleh Allah SWT. Jangan lupa untuk menyaksikan ulangan My Quran Time jam 10 malam ini dan juga 6 pagi besok, dan insya-Allah besok kita akan terus menelusuri halaman yang baru. Jangan lupa bersama dengan My Quran Time, baca, faham dan amal. Terima kasih Prof. Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time itu tadi dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru.